الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberikan kesempatan kepada kita untuk salat, untuk baca Quran, untuk puasa, untuk datang ke masjid, untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kita dari sudut syariat ini dan dari sudut syariat ini tetap berpanjangan sehinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams. Dan kalau sempat juga kita baca surah Al-Lail. Kita baca dua tu lah, supaya baca tu banyak. Kalau terjemah sikit pun tak apa, kurang-kurang baca tu boleh dah banyak. Kalau tak sempat terjemah tu, kita sambung terjemahan tu besok. Yang penting kalau setengah muka tu macam sikit sangat baca. Kita nak ambil dua fadilat. Fadilat baca dan fadilat faham. Jadi kita baca dua surah hari ini, surah Asy-Syams dan surah Al-Lail. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kesyukuran yang sangat-sangat tinggi dan pujian yang sangat-sangat luas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan pencipta kita, pencipta langit dan bumi, pencipta matahari dan bulan, pencipta malam dan siang, yang telah memberikan kepada kita hidayah, petunjuk, dan memberikan kepada kita segala nikmat dalam kehidupan. Alhamdulillah. Hari ini surah yang kita baca ialah surah Asy-Syams.
maksud dia matahari. Asy-syams maksud dia matahari. Kenapa surah ni dinamakan surah matahari? Kerana Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ni dengan wasyamsi wa duhaha. Dan ini adalah antara surah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sarankan untuk baca dalam solat. Di mana pernah satu hari Muaz radhiyallahu anhu jadi imam. Dia baca panjang. Lupa dia baca surah apa. Sehingga hampir-hampir orang nak putuskan solat kerana panjangnya dia baca. Dan orang pun ada kerja macam-macam kan. Lalu orang pun mengadulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tanya Muaz. Nabi kata, halla sallaita bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Dia kata, kenapa tidak kamu jadi imam, kamu baca sabbih isma rabbikal a'la, kemudian kamu baca wasyamsi wa duhaha, dan kemudian kamu baca wal laili idza yaghsha. Jadi ini antara surah yang Nabi sarankan kepada Muaz bin Jabal untuk baca waktu jadi imam. Baik, imam solat apa? Solat Isya. Imam solat Isya masa tu. Jadi ini antara surah pilihan lah, surah pilihan untuk dibaca dalam solat. Baik sangatlah kalau kita baca dalam solat kemudian kita faham maksudnya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan juga waktu duhanya, demi matahari dan cahayanya pada pagi hari. Pada pagi hari Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya, kerana cahaya mataharilah yang menerangi waktu siang hari. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan perkara tersebut? Kita ni kadang-kadang bila dapat nikmat selalu kita tak sedar. Selalu dapat, lama-lama kita tak rasa benda tu nikmat. Benda yang asalnya nikmat ataupun anugerah, lama-lama asalnya privilege. Lama-lama kita rasa itu hak kita. Macam kadang-kadang ada orang bantu dia susah, orang bantu dia, bantu pusat zakat bantu dia, ataupun masjid bantu dia. Lama-lama dah selalu kena bantu, dia tak rasa tu bantuan, dia tu rasa itu memang hak dia. Kalau tiba-tiba tak bagi, dia marah pula. Nah, pasal apa? Dia dah rasa anugerah tu jadi hak dia, dan dia tak rasa nikmatnya anugerah tersebut. Dia tak rasa itu adalah sebuah pemberian yang mesti disyukuri. Sebenarnya sifat manusia ni, ramai dari kalangan manusia bila berhadapan ataupun bila berinteraksi dengan nikmat Allah, dia anggap itu perkara kebiasaan dan dia panggil mother nature. Dia panggil itu alam semula jadi, itu alam kejadian. Dia lupa bahawa di sebalik kejadian alam semula jadi itu ada yang menjadikan. Tiap-tiap hari matahari terbit daripada ufuk timur, terbenam daripada ufuk barat, tak pernah fail. Dan bila dia keluar terbit dari ufuk timur, menerangi alam semesta. Sehingga dengannya kita boleh buat kerja. Siang hari kita boleh buat kerja, kita boleh baca, boleh macam-macam. Pasal apa? Allah jadikan matahari itu bercahaya dan kemudian cahaya itu menerangi siang hari. Tanpa cahaya matahari, kita akan hidup dalam gelap gelita. Lalu itu adalah nikmat yang mesti disyukuri. Dan Allah Ta'ala bersumpah nak menunjukkan betapa besarnya nikmat itu pada kita. Andai kata Allah Ta'ala tak bagi cahaya menerangi, apa jadi kita?
gelap gelita. Allah hantar kadang-kadang gerhana matahari pun kita dah tak boleh buat kerja macam biasa. Malam pula ada lampu, ada apa semua. Tu baru sekarang ni, zaman tak ada lampu dulu, orang hanya berharap matahari je untuk buat kerja menerangi siang, sehingga mereka boleh buat kerja-kerja dalam kehidupan. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya, iaitu bulan mengiringi matahari. Bulan mengiringi matahari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah lagi, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya, yakni dengan cahaya yang terang matahari tadi, akhirnya siang tu jadi terang benderang. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupinya, lalu jadilah dia gelap gelita. Bila gelap gelita, kita boleh rehat, kita boleh balik rumah, kita boleh apa tu, ialah menjadikan malam sebagai penutup kepada kehidupan kita. Jadi Allah gilirkan malam dan siang, ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupa. Zaman sekarang ni kita lupa sebab apa? Sebab malam kita buka lampu. Tak, kita buka lampu, kita rasa kita boleh buat kerja. Siang pun kita masuk rumah kita gelap gelita. Jadi kita lari. Biologi kita pun dah lari. Kita lupa, kita ikut jadual kita, kita sudah tidak ikut jadual alam semesta. Sedangkan jadual alam ni ada perjalanan dia. Kita sebagai makhluk manusia ni hanya satu bahagian daripada alam semesta. Sedangkan seluruh alam semesta ni ada jadual yang Allah Ta'ala sudah tetapkan. Ni waktu sebelum fajar, waktu pagi, siang, petang dan malam, adanya malaikat duk turun naik. Yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatul nahar, silih berganti. Malaikat siang turun waktu siang, malaikat malam turun waktu malam. Sehingga kita dengar ayam berkokok di waktu pagi bila melihat kedatangannya malaikat. Bila terbitnya matahari, kita pun terbit fajar, salat subuh, alhamdulillah, kita menyertai, ikut jadual waktu tu. Kemudian waktu subuh, lepas subuh kita ada zikir pagi, kita ikut jadual waktu. Semua makhluk-makhluk bertasbih sebagaimana yang kita dah sebut selama ni. Kemudian waktu tengah hari, sampai pula waktu petang, sampai pula waktu malam, datang malaikat lain pula turun. Kemudian setelah waktu malam sampai sepertiga akhir malam, Allah Azza wa Jalla sendiri dekat dengan hamba-hambanya. Lalu Allah tawarkan kepada hamba-hambanya apa yang dia tawarkan, 3 perkara utama. Yang pertama, keampunan. Yang kedua, tunaikan hajat ataupun permintaan. Yang ketiga, makbulkan doa. Allah Subhanahu wa taala turun. Waktu ni berulang setiap hari begitu. Tapi manusia kadang-kadang dia lupa. Pasal apa? Teknologi dah bagi kepada dia kemudahan. Kalau zaman dulu solat Isyak, kenapa Mu'adh ni sampai Nabi kata afattanun anta ya Mu'adh? Mu'adh, kamu nak bagi fitnah kau kepada orang solat Isyak panjang? Pasal apa solat Isyak panjang tak boleh? Pasal masa tu aku dah mengantuk dah zaman dulu. Isyak tu dah mengantuk belaka dah. Sudah dikira lewat malam. Kemudian mereka tidur lepas Isyak, dia akan bangun di awal pagi. Pasal apa? Itu jadual yang Allah Ta'ala tetapkan. Tapi dengan teknologi yang ada, orang mula tidur waktu siang, bekerja waktu malam. Orang tukar jadual dia. Tak apalah waktu kerja, tukar. Tapi jangan tukar waktu beragama. Jangan tukar waktu
beragama. Kita terikat. Waktu agama terikat dengan perjalanan alam semesta. Fajar, salat subuh. Jangan salat subuh depan pukul 8. Zikir pagi, ada waktu duha sampailah zuhur. Salat duha, itu jadual perjalanan agama. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, salat zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian sampai nak buka start sahur, kemudian buka puasa, kemudian tu semua tu jadual sejalan selari dengan perjalanan alam semesta. Jadi makhluk-makhluk yang lain mereka ikut jadual. Manusia pun kalau mereka benar-benar beriman kepada Allah, mereka akan kontrol perjalanan mereka sesuai dengan perjalanan yang Allah Ta'ala tetapkan. Sebab tu kita kalau biologi, dari sudut biologi kita pun, kalau kita tidur di waktu siang dengan tidur di waktu malam, ada beza. Ada beza. Pasal apa? Sebab malam adalah waktu yang Allah jadikan untuk kita berehat, siang adalah waktu Allah jadikan untuk kita bekerja. Baik. Was-samaa'i wa ma banaha, dan demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta hamparannya untuk kemudahan sekalian makhluk. Jadi Allah bersumpah dengan semua yang ada depan kita, matahari yang begitu hebat, langit yang begitu kukuh, matahari ataupun matahari yang beredar, bulan yang mengikutinya, datang pula pergiliran malam dan siang. Semua ni nikmat-nikmat Allah yang mesti kita pandang sebagai nikmat yang besar dan kita syukurinya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Setelah Allah bersumpah dengan alam semesta, Allah bersumpah dengan apa yang ada dalam diri manusia sendiri, yang juga merupakan antara makhluk Allah yang hebat. Apa dia? Jiwa kita. Dan makhluk ni perlu kita beri perhatian lebih daripada makhluk-makhluk yang di luar sana. Apa dia? Kita sendiri adalah salah satu bahagian daripada alam semesta. Dan kita dipertanggungjawabkan untuk menjaga jiwa kita, sedang kita tidak dipertanggungjawabkan untuk menjaga alam semesta. Matahari nak terbit waktu bila ke apa, kita just ikut je matahari, oh terbit dah, kita pun ikut jadual. Tapi soal jiwa itu tanggungjawab yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Apa tanggungjawab kita? Kita jaga jiwa yang Allah Ta'ala bagi fitrah ni. Allah lahirkan kita dengan jiwa yang bersih. Apakah kita nak kembali kepada Allah bawa jiwa yang bersih juga, ataupun manusia kotori jiwa tersebut sehingga bila sampai kembali kepada Allah, jiwa tu tidak layak untuk diberikan tempat dalam syurga. Jiwa tu siapa? Kita. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah Ta'ala bagi ilham kepada jiwa tersebut. Ilham untuk apa? Fujuraha wa taqwaha. Allah bagi jiwa tersebut jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Dia bagi kat kita jiwa. Waktu dicipta, waktu dilahirkan, jiwa tu dalam keadaan suci. Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur semua kita tahu, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah.
Tidak ada seorang pun yang dilahirkan di dunia ini melainkan dia lahir dalam keadaan fitrah yang suci. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kemudian ibu bapa lah dia menjadikan anak tu sama ada Yahudi ke, Nasrani ke, ataupun Majusi. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla inni khalaqtu ibadi hunafa faja'athumus syayatin fajtalathum an dinihim. Kata Allah azza wa jalla, aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan suci, hunafa. Lalu datanglah syaitan yang merosakkan manusia daripada agama mereka. Jadi Allah Ta'ala pun bagi tunjuk dua jalan. Jalan kejahatan pun boleh, jalan ketakwaan pun boleh. Sebagai apa? Sebagai ujian untuk manusia. Adapun malaikat tidak macam tu. Kalau orang tanya kan sebelum ni kita sebut, kenapa ada manusia baik dan kenapa ada manusia jahat? Jawapan dia, kerana Allah berkehendak begitu dari sudut kejadiannya. Boleh tak Allah Ta'ala jadikan kita ni, ataupun Allah jadikan makhluk dia ni buat baik belaka, tak ada hak jahat? Jawapannya boleh. Dan Allah dah cipta pun, bukan setakat boleh, Allah dah cipta pun. Cuma bukan manusia yang diciptakan begitu. Yang diciptakan begitu malaikat. Malaikat Allah tak bagi dia nak buat jahat. Dia hanya reti one way, one side. Apa dia? Reti buat ibadat. Tu kerja malaikat. Malaikat reti tak buat maksiat. Tak pandai. Tak pandai malaikat buat maksiat. Tapi manusia dua-dua dia pandai. Buat taat pun dia pandai, buat jahat pun dia pandai. Allah Ta'ala bagi. Kenapa Allah Ta'ala bagi? Ujian. Ini kita kena sedar. Allah uji kita dengan Allah bagi jalan untuk buat jahat. Macam cikgu lah bahasa kita. Cikgu, kalau kita buat periksa, ada soalan. Cikgu bagi pilihan kepada kita untuk kita pilih jawapan yang betul. Option A, B, C, D. Pilih yang betul. Kenapa cikgu bagi 4? Alangkah baiknya kalau cikgu bagi jawapan, sila tanda yang betul. Macam kita duk isi borang. Tik, 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 tik. Benda kena tik, dia tanda. Tak ada option. Nah, tak ada masalah. Kita tik, 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 tik. Ni dah, dia bagi 4 jawapan, 1 je betul. Kita pun nak tik, kita duk mikir. Mana satu yang betul ni? Pun kena recall, kena balik ulang kaji. Padahal balik ulang kaji itu sekadar nak bulat antara A, B, C, D. Kita dalam hidup, Allah bagi option 2. Sama ada mu nak baik atau nak buat jahat. Dua-dua ni Allah Ta'ala bagi sebagai iradah kauniyah. Ingat tak hal kita ajar iradah kauniyah? Kehendak Allah dari sudut kejadian. Tapi kehendak Allah dari sudut syariat, Allah Ta'ala suruh buat satu je, iaitu benda baik. Benda jahat tu tak suruh. Benda jahat tu dicipta untuk ujian manusia. Yang suruh benda baik. Nak tahu mana antara tu mana baik, mana buruk, kena kembali kepada silibus. Apa silibus dia? Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada manusia dia kata, aku ni tak tahulah, bakat aku ni ada dalam bab buat jahat. Aku reti curi, aku reti judi, aku reti pecahkan motor, pecah rumah. Tapi bila urusan mengaji aku tak reti, jadi bakat aku pecah rumah kali. Jangan. Itu ujian Allah.
Berbuat baiklah kepada Allah dalam apa jua yang kita mampu. Pasal apa? Itulah cara kita menyucikan jiwa yang Allah Ta'ala pertanggungjawabkan kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lalu siapa yang mensucikan jiwa, dia berjaya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad aflaha man zakkaha, berjayalah orang yang menyucikan dirinya, wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotorinya. Jiwa suci dengan apa, tuan-tuan? Dan jiwa kotor dengan apa? Jiwa suci dengan ketaatan, jiwa kotor dengan maksiat. Dalam banyak-banyak ketaatan, tidak ada perkara yang lebih utama dalam penyucian jiwa lebih daripada menjaga tauhid. Menjaga tauhid. Sebab tauhidlah kunci dia. Bila kita lahir ke dunia, fitrah kita kata Allah tu Tuhan kita, tauhid. Dan waktu kita mati, inilah perkara yang paling utama akan ditanya oleh Allah, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jadi untuk menyucikan jiwa, yang paling utama ialah menjaga tauhid. Apa maksud tauhid? Beriman bahawa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan menyucikan diri dari sembahan-sembahan selain Allah. Kalau tauhid beres, insya-Allah amalan-amalan lain akan datang. Walaupun sikitnya, tapi kerana dia bertauhid kepada Allah, insya-Allah. Tapi kalau dia tidak bertauhid kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, banyak mana pun amalan kebaikan dia akan jadi sia-sia, sebagaimana kita baca semalam. Sebab tu sekecil-kecil amal dalam tauhid adalah besar di sisi Allah. Ada seorang syekh cerita dalam khutbah, dia cerita seorang pendakwah Maghribi. Pendakwah ni orang soleh lah. Orang soleh, dia mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari berturut-turut. Dan selama 3 hari berturut-turut, apa yang Nabi sebut, Nabi kata kepada dia, kamu cari fulan bin fulan bin fulan di Makkah dan khabarkan kepada dia kamu adalah ahli syurga. Tu je. Malam pertama mimpi sedar, pelik. Malam kedua mimpi sedar, pelik. Malam ketiga dia pun datang daripada Maghribi pergi ke Mekah, selesai buat umrah, tanya orang sekeliling tu, fulan bin fulan bin fulan, maka orang pun tunjuk kampung dia. Cari cerita panjang lah, nak boleh jumpa tu, jumpa kampung dia, pergi ke kampung. Sampai ke kampung dia, tanya fulan bin fulan bin fulan, ada orang soleh nak jumpa. Orang kampung pun pelik, kenapa nak jumpa dia? Tak layak nak jumpa dia. Tapi tak apalah, pergilah cari jumpa, bagi tahu kepada fulan ada orang soleh nak jumpa. Waktu jumpa dengan orang soleh tu tengok atas bawah, betul ke dia ni hak Nabi sebut bagi ahli syurga? Lalu dia berkata, kamu betul fulan bin fulan bin fulan? Dia kata, betul. Aku nak bagi tahu kepada kamu, aku mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari turut-turut. Dalam mimpi aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu fulan bin fulan bin fulan, bagi tahu dia adalah ahli syurga. Terkejut budak tu. Dia kata, ya Syekh, betul kamu dengar aku tu? Aku ni adalah orang yang paling jahat di kampung ni.
Kalaupun aku nak kata akulah orang paling jahat di Arab Saudi ni pun boleh. Betul ke kamu mimpi gitu? Saya kata betul. Aku tak tambah sikit pun, melainkan itulah yang aku nampak. Aku tengok dalam mimpi. Lelaki itu pun menangis. Dia pegang kepala dia, jatuh terduduk, teriuk, teresok-esok. Lepas tu Syekh tanya dia, boleh tak aku nak tanya, apa sebenarnya yang kamu buat? Dia kata, tu aku orang jahat ke apa ni? Dia kata, kalau pun boleh aku rasa. Kalau aku rasa, sebab aku ada seorang jiran, kemudian dia ada isteri, dia ada anak-anak. Bila jiran aku mati, aku kesian kepada keluarga dia, maka apa pendapatan yang aku dapat, aku bagi dua. Aku guna sikit, aku bagi kepada anak-anak jiran aku yang dah yatim tu. Tu je kalau aku ingat pun aku buat. Hak lain, akulah orang paling jahat kampung ni. Syekh tu pun kata, beginilah, kamu mandi, kita pergi Masjidil Haram, jom kita pergi ke Masjidil Haram. Dia kata, Syekh, aku malu nak pergi kalau pakai macam ni, tunggu aku bersiap dia. Dia pun bersihkan diri, kemudian dia pakai pakaian yang baik, dia pun pergi ke masjid. Masuk salat maghrib ataupun salat isyak, saya pun lupa. Syekh tu cerita, salat isyak kan, dia salat. Imam baca daripada diri sampai rukuk, menangis orang ni dalam salat. Salat isyak tak silap. Rakaat pertama menangis, rakaat kedua menangis, rakaat ketiga menangis. Sampai rakaat keempat, sujud yang terakhir tak bangun-bangun sampai sudah. Dan setelah daripada orang bagi salam, mengecek dia meninggal. Orang meninggal. Apa fokus syahid dia? Nak kata apa? Amalan kebaikan ni bila kita buat dalam keadaan beriman kepada Allah, walaupun kecil, akan dinilai besar di sisi Allah. Dengan syarat ada kunci nombor satu. Apa dia? Tauhid. Kalau tak ada iman, buatlah amalan banyak mana pun sia-sia di sisi Allah. Sebab tu kita kena jaga keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar jaga keimanan, jaga tauhid. Apa maksud tauhid? Mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wahdahu, satu-satunya dia, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi tak sempurna tauhid melainkan dengan dua syarat. Pertama, beriman kepada Allah bahawa dia adalah pencipta sekalian alam dan dialah yang berhak disembah. Yang kedua, menafikan syirik atau berlepas diri dari kesyirikan. Barulah sempurna tauhid. Kalau dia beriman kepada Allah tapi masih terlibat dengan perkara-perkara syirik, percaya ada kuasa lain yang kontrol alam semesta selain Allah, syirik. Percaya ada benda lain yang boleh memakbulkan doa selain Allah, syirik. Percaya ada sesuatu yang boleh memberikan manfaat dan mudarat kepada kita selain Allah, syirik. Ini keutamaan dalam hidup. Jiwa, nak menyucikan jiwa, perkara yang paling menyucikan jiwa manusia adalah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah tauhid, baru mari amal-amal ibadah yang lain. Kalau tauhid tak beres, yang lain tak beres. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga tauhid kita. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh kepada orang yang kotor jiwanya.
Siapa dia? Ialah orang yang tidak beriman kepada Allah dan mendustakan Rasul-Rasul Allah. Contoh di sini ialah Allah Ta'ala datangkan kisah kaum Thamud. Kadzabat Thamud bi tagwaha. Kaum Thamud telah mendustakan Rasulnya kerana mereka melampaui batas. Idzin ba'atha ashqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di kalangan mereka. Idzin ba'atha ashqaha, orang yang paling celaka di kalangan mereka. Okey. Sedang dalam tafsir menyebut, dalam tafsir menyebut ay ashqal qabilah wa huwa Qadar bin Salif. Nama lelaki tersebut Qadar bin Salif. Wa kana hadzal rajulu azizan fihim syarifan fi qaumihi nasiban ra'isan muta'a kama rawahu al-Imam Ahmad. Kata Allah, lelaki yang paling celaka. Dalam tafsir tersebut, lelaki ni orang yang paling dihormati dalam kalangan kaum dia. Dia nama dia Qadar bin Salif, seorang yang mulia di kalangan kaum dia, seorang yang aziz, bangsawan, seorang yang memiliki keturunan yang baik ataupun keturunan yang mulia di sisi mereka. Ra'isan muta'an, dia juga pemimpin yang ditaati. Maknanya kaum mereka nampak dialah yang paling mulia, tapi di sisi Allah, Allah Ta'ala kata ashqaha, dialah yang paling celaka. Jadi ukuran manusia kadang-kadang tak sama dengan ukuran Allah. Manusia tengok dia ni, dialah paling baik sekali, pemimpin yang paling dihormati dalam kaum dia. Tapi di sisi Allah, dialah yang paling celaka. Apa yang dia buat? Sebab dia membunuh unta Nabi Saleh. Allah Ta'ala kata apa? فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. Maka Rasul Allah, iaitu Nabi Saleh, berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina daripada Allah ini dengan minumannya. Cerita sikit Nabi Saleh ni. Nabi Saleh ni diutuskan kepada kaum Thamud. Kaum Thamud ni adalah binaan yang hebat daripada gunung-gunung. Yakni gunung batu tu dia ada kemahiran pahat gunung sehingga jadi rumah, jadi bangunan. Gunung yang keras tu dia pahat jadi bangunan. Ada bilik, ada ruang, ada tempat makan. Even waktu saya pergi ziarah Madain Saleh dekat dengan Madinah lah tempat dia. Dia ada satu tu jadi macam pokok gitu, macam-macam cendawan, asal bukit jadi macam cendawan. Dia pahat tepi jadi tiang tengah, tepi jadi bumbung, asal bukit. Tanya apa? Orang kata ni tempat dia tambak binatang. Kata hebat. Jadi mereka ni kaum yang hebat. Pahat gunung jadi bangunan. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh. Waktu mereka pahat gunung tu, Nabi Saleh kata keluar unta daripada gunung. Dia tak percaya. Pahat keluar sungguh ada unta dalam gunung. Daripada gunung tu keluar unta. Lalu jadi unta tu unta mukjizat Nabi Saleh. Bukan unta patung, dak, unta hidup yang makan dan minum. Nak tambah lagi mukjizat dia. Lalu Allah Ta'ala atau Nabi Saleh kata, kamu kena bergilir minum dengan unta ni. Satu hari untuk unta, satu hari untuk kamu. Hari unta jangan kacau dia, pasal dia adalah unta mukjizat. Tapi mereka tak puas hati kerana mereka pun tak beriman kepada Nabi Saleh.
akhirnya mereka bunuh unta tersebut. Siapa yang bunuh? Pembesar dia, pemimpin dia. Maka dialah yang paling celaka. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, fakadzabuhu fa'aqaruha. Namun mereka mendustakan Nabi Saleh. Fa'aqaruha, mereka pun bunuh unta itu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Lalu Allah meratakan azab meliputi mereka sehingga hancur kesemuanya. Damdama ni bukan hancur biasa-biasa. Damdama ni kalau kita tengok bahasa Arab dia macam ketuk macam ni. Dam-dam, dam-dam. Dam-dam ni dia bukan ahlaka macam biasa. Ahlak ni binasa, halaka binasa. Tapi dam-dama ni kalau kita dam-dam, dam-dam, maknanya kita ketuk beberapa kali. Dam-dama iaitu azab yang datang bertubi-tubi, yang ditimpakan kepada mereka. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Allah timpakan azab kepada mereka bertubi-tubi sehingga mereka hancur, mati bergelimpangan. Wala yakhafu uqbaha. Dan Allah tidak menghiraukan kesudahan mereka yang demikian, kerana itu adalah balasan yang adil. Itu adalah balasan yang adil. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambillah pengajaran, kita ambillah pengajaran daripada kisah tersebut, dan kita ulang sekali lagi bahawa untuk menyucikan jiwa, tazkiyatun nafs, tidak ada perkara yang lebih baik dan lebih penting daripada menjaga tauhid. Jangan kerana kita nak mensucikan jiwa, kita buat amalan-amalan syirik, iaitu kita buat menyerahkan ketaatan kita kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita waktu hidup dan Allah jaga iman kita ketika kita nak mati. Itulah dia wasiat yang penting sangat-sangat. Nabi Ibrahim wasiat, Nabi Yaqub wasiat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Lalu siapa yang meninggal di atas kalimah la ilaha illallah, dia akan datang kepada Allah dengan hati yang bersih, jiwa yang bersih sebagaimana dia dicipta. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan tidak beriman, maka dia adalah orang yang telah mengotori jiwa yang telah Allah ciptakan. Jadi kita ni walaupun jiwa duduk dalam diri kita, dia bukan milik kita, dia adalah milik Allah. Kita kena jaga dia daripada perkara-perkara yang mengotorinya. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah esok kita ulang bacaan surah Al-Lail, mungkin sambung dengan surah Ad-Duha, kemudian kita terjemahkan insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.